YB speaker. Jika hari ini macam Adun penanti dan juga ahli-ahli tadi Sungai Pinang dan juga Batu Lancang, jika saya tak sebut isu banjir, saya rasa saya tidak menjalankan tanggungjawab saya dengan baik sebab pada baru-baru ini Oktober 21 hingga 27 ya memang kawasan Macang Bubuk telah dilandai satu banjir yang berturut-turut, bukan satu hari, 2 hari, tapi 1 minggu berturut-turut. Ada orang sudah bersihkan rumah, hari kemudian kena banjir lagi. So orang yang bersabar itu pun jadi tidak sabar. Ya, dan tambahan pula yang dia berlaku insiden tersebut semasa perayaan Deepavali dan juga menjelang perayaan Deepavali, ada ramai penduduk-penduduk khasnya di kawasan macam Taman Sejahtera, Taman Sukun, ya, mereka mengalami banyak masalah, kerugian dan kerosakan disebabkan oleh banjir kilat ini. YB speaker, saya rasa perkara ini ya dia hanya berlaku di Kadun Macang Bubuk, khasnya di Kadun Macang Bubuk. Banyak tempat, tapi di SPT adalah paling teruk. Di Macang Bubuk kita ada 4 pusat pemindahan sementara telah dibuka kerana kampung-kampung yang terlibat terjejas dengan banjir kilat ini. Kedudukan geografi Kadun Macang Bubuk ini amat unik kerana kita terletak di tengah-tengah. Ya, hulunya dari Kulim, Bandar Baru. Tapi pada masa jika air itu kena mengalir melalui Macang Bubuk dan juga sampai ke muara sungai di Juru atau di Batu Kawan. Ya. Dan kita suka tak suka, Macang Bubuk kena menerima air yang banyak. Dan tambahan pula pada bulan akhir bulan Oktober itu, ya, mengikut Jabatan Meteorologi, kebetulan juga fenomena air pasang besar di kawasan pengaliran Pulau Pinang ini. So air tidak dapat mengalir keluar ke laut. Maka perkara ini telah menyebabkan air itu bertakung di Kadun Macang Bubuk dan banyak kawasan yang terjejas. Ya, dan satu perkara yang saya mendapati adalah banyak usaha yang telah dijalankan oleh pihak kerajaan negeri, khasnya di bawah Exco Tanjung Bunga. Memang banyak usaha. Selepas banjir 21 hari bulan Oktober, 22 hari bulan, YB Tanjung Bunga telah turun, ya, walaupun kena ambil tongkat tapi pun turun ke kawasan untuk mengadakan lawatan dan juga mengadakan satu sidang media. Ya, saya ucapkan terima kasih kerana kerajaan negeri ambil tindakan yang pantas. Ya, memang banyak projek-projek yang sedang dijalankan atau akan dijalankan. Ya, cuma saya rasa projek-projek mitigasi banjir ini tidak secepat dengan proses perubahan iklim. Ya, cuaca yang tidak begitu menentu, seolah-olah kita tidak dapat mengejar, ya, kelajuan cuaca itu yang begitu tidak menentu. Maka saya rasa itu adalah satu perkara yang kita perlu lihat balik kerana kita seolah-olah hanya boleh fighting. Ya, tapi ini air lah, ini bukan fire. Ya. Tapi kita bila ada berlaku ada banjir, kita buat ini, kita bersihkan ini, kita naik taraf sungai, kita menyelenggara parit, bersihkan longkang yang tersumbat. Itu adalah
tindakan-tindakan yang pasif, yang kita reaksi yang dengan spontannya. Ya, tapi kita kena tahu kenapa boleh berlakunya perubahan iklim atau perubahan cuaca yang tidak menentu ini. Ya. Maka saya rasa ada beberapa perkara yang perlu kita kaji. Ya, iaitu kita juga perlu lihat ya tadahan air semula jadi yang berkurangan kerana oleh pembangunan perumahan atau kilang atau perniagaan. Ya, semua ini perlu dikaji balik. Dan implikasi sama ada kita juga kena kaji sama ada implikasi tambakan laut itu ya akan menyebabkan climate change. Ya, kenaikan paras air laut ya di negeri Pulau Pinang juga perlu dikaji. Ya, sama ada kerja-kerja atau projek-projek tambakan laut itu akan mempengaruhi paras air laut. Ya, YB Speaker. Dan kita juga tahu bahawa kita ada pelan induk peparitan seberang perai tengah yang sudah siap. Ya, yang sudah siap tetapi tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya kerana kekangan kewangan. Ya, kebesaran pelan induk ini yang membelanjakan kos yang tinggi, ya, kita tak mahu ia jadi hanya sekadar satu kajian atau hanya sekadar dalam kertas di atas kertas sahaja tetapi tidak dapat dilaksanakan kerana tidak ada kewangan yang mencukupi. Maka dalam pembentangan bajet 2020, Ketua Menteri telah memaklumkan kepada kita bahawa kita telah mendapat ya dalam rancangan 11 di bawah rolling plan keempat 2020 kita telah ada satu kajian keberkesanan penyelesaian banjir jangka panjang di negeri Pulau Pinang termasuk daerah Kulim dan Bandar Baru. Anggaran kos kajian tersebut berjumlah 10 juta. Saya memang setuju sepenuhnya dan menyambut baik tentang usaha kerajaan negeri yang melibatkan daerah Kulim dan Bandar Baru. Kerana Macang Bubuk atau Pulau Pinang seberang perai secara keseluruhannya kita adalah penerima air daripada Kedah, negeri Kedah. Maka usaha untuk mengadakan apa-apa mitigasi banjir itu perlu melibatkan ya, Kulim, Bandar Baru dan Kedah dalam usaha menentukan apa projek dan juga cadangan-cadangan yang boleh dibuat. Maka saya memang menaruh harapan yang begitu tinggi atas usaha ini. Kerana ia adalah satu permulaan yang saya rasa kita kena menangani isu ini dari punca. Dan bukannya hanya buat di downstream sahaja. Ya, di downstream sahaja jika kita tidak kawal di bahagian hulu, maka air itu akan datang pula dengan begitu banyak seperti Oktober 21-27. Walaupun kawasan Macang Bubuk taburan hujan itu tidak begitu tinggilah masa itu, tetapi disebabkan Kulim, ya, maka kita masih perlu menanggung banjir itu. So saya harap perkara itu dapat dipercepatkan dan bukan sekadar kajian seperti apa yang tadi saya sebut, pelan-pelan induk itu semua perlu dilaksanakan. Khasnya dari segi kawalan macam mana pembangunan itu dapat dikawal untuk memastikan bahawa sungai-sungai dan parit-parit itu ya boleh menampung taburan hujan yang begitu tinggi. Jelas Macang Bubuk. Yang Mohd Speaker, tentang kajian yang melibatkan bahagian Kedah. Memang saya bersetuju bahawa kajian ini perlu diadakan. Tetapi adakah selepas kajian mampu kita laksanakan seperti yang dihadapi oleh PBA tentang kita mencadangkan larangan pembalakan di Hulu Muda.
Tetapi sehingga kini masih tidak dapat dilakukan kerana pihak Kedah meminta pampasan dibayar oleh Kerajaan Persekutuan. Ini nombor satu. Dan nombor dua, sehingga kini kawasan tadahan air di hulu sungai Junjung Jejawi, terutamanya di bahagian Kurim, banyak telah dibangunkan. Termasuk kawasan Tesco sedia ada. Dulu adalah merupakan kawasan hulu sungai bagi Sungai Junjung. Berarti kawasan tadahan di Kedah pada ketika ini sudah tiada. Oleh itu, kita perlu bukan saja menyediakan peruntukan yang mencukupi untuk membuat kajian, tetapi perlu bersiap sedia bagaimana pendekatan untuk memastikan pihak negeri jiran kita bersama-sama melaksanakan kajian yang akan dihasilkan kemudian. Dan yang ketiga adalah tentang notis beri dan pengambilan balik tanah dalam section dalam bahagian 7 Akta Perancangan Bandar dan Desa, iaitu section 37. Dalam rancangan struktur yang digazetkan pada tahun 2007, kita pernah mengenal pasti kawasan-kawasan yang perlu dijadikan kawasan tadahan, terutama di SPT, terutamanya di Dun Macam Bubuk. Tetapi kita tidak dapat melaksanakan kolam-kolam tadahan ini kerana kawasan yang dikenal pasti semuanya merupakan kawasan persendirian. Apabila kita menggazetkan sesuatu tanah sebagai kawasan tadahan atau kawasan kolam tadahan, kerajaan negeri atau pihak berkuasa tempatan perlu membuat pengambilan tanah, sebab pemilik tanah mempunyai hak untuk memberi notis pemberian kepada pihak berkuasa untuk kita beri. Oleh itu, saya berharap apabila kajian ini dibuat, faktor-faktor ini perlu diambil kira. Jangan kita sesuka hati just gazetkan sesuatu kawasan untuk dijadikan kawasan tadahan atau kawasan kolam tadahan, tetapi selepas itu kita tidak mampu untuk melaksanakannya. Terima kasih Bukit Tambun yang memberi input yang saya rasa begitu bernas, dan saya setuju bahawa kajian-kajian yang telah dibuat dan bakal dibuat, ya, yang telah dibuat adalah Plan Induk, the Drainage Master Plan untuk SPT, ya, kelima-lima daerah di Pulau Pinang akan buat, ya, dia akan belanjakan 5,247,633 ringgit yang untuk kelima-lima daerah di Pulau Pinang. Dan saya memang setuju bahawa yang akan dibuat itu juga perlu mengambil kira bahawa boleh laksanaannya, ya, dan juga kita kena mencari cara dan juga mendapatkan dana untuk melaksanakannya demi kebaikan bukan sekadar di Pulau Pinang tapi juga untuk negeri Kedah. Ya, so maka saya minta nanti Exco Tanjung Bunga boleh respon bahawa sejauh manakah kajian-kajian yang kita telah buat itu, ya, diguna pakai sebagai bahan rujukan untuk sebarang perancangan, ya, pembangunan yang melibatkan sistem saliran, ya, yang macam tadi Bukit Tambun kata yang sudah dibangunkan, walaupun dalam kajian sudah menetapkan itu adalah kolam takungan, tetapi kadar yang proses pembangunan lebih cepat daripada tindakan kerajaan, di mana pembangunan orang tuan tanah atau pemaju telah menggunakan tanah itu untuk buat pembangunan. Maka kita sudah kehilangan satu tempat yang diperlukan untuk membuat kolam takungan. So ini isu yang penting
Ya, ini juga isu untuk memastikan bahawa kajian-kajian yang kita buat itu, yang telah membelanjakan itu tidak sia-sia. Ya, jika tidak dapat dilaksanakan, maka kita akan menghadapi satu masalah yang lebih besar lagi pada masa akan datang. Maka saya juga ingin bahawa selain ia dapat dijadikan sebagai bahan rujukan, ya, apakah nilai tambahan yang boleh diperolehi melalui plan induk tersebut. Ya, banyak cadangan dan recommendation yang telah dibuat dalam plan-plan induk tersebut. Ya, tetapi kita perlu memastikan ia dapat dilaksanakan.